Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 8 akan membentangkan tajuk kaedah yang ke-13 iaitu ad-daf'u aqwa minar raf'i. Kumpulan kami terdiri daripada Nur Ashirah binti Azmi I191034666, Nurul Anis Syahirah binti Rosli I191035511, Nurul Husna binti Abdul Razak I191035548, dan saya Siti Nur Husna binti Jamil, nombor matrik I191035538. Kaedah yang akan kami bentangkan iaitu kaedah yang ke-13, menolak dakwaan lebih kuat daripada mendakwa. Slide yang pertama, saya ambil bahagian huraian dan rumusan kaedah ini. Jika ada buku perbahasan kaedah-kaedah fiqh, ia start pada halaman 371. Poin yang pertama iaitu maksud kaedah ni. Kaedah ni ianya membawa maksud pada menolak itu lebih kuat daripada mengangkat. Iaitu menolak supaya tidak berlaku dan tidak terjadi itu adalah lebih kuat daripada mengembalikannya sebagaimana sebelum terjadi. Ataupun ianya membawa maksud mengelak sesuatu itu daripada terjadi. Mengelak sesuatu yang kita tidak ingin itu terjadi adalah lebih aula daripada mengembalikannya seperti keadaan sedia kala. Terdapat kata-kata hikmat iaitu mencegah lebih baik daripada berubat ataupun mencegah lebih baik daripada merawat. Sama je. Okey, jika dilihat pada situasi sekarang, dunia sedang diuji dengan wabak COVID-19. Okey, saya bagi satu contohlah, yang mana dengan menggunakan kaedah ni seperti mengelak, kita mengelak daripada terkena jangkitan COVID adalah lebih mudah daripada kita nak merawat ataupun mengubatinya setelah terkena jangkitan COVID. Jadi menjaga diri, kita perlu mempersiapkan diri kita ni dengan pencegahan yang awal, dengan pencegahan mula-mula lagi, pada awal lagi, iaitu menjaga diri supaya kita tidak sakit dan tidak ditimpa penyakit. Itu adalah lebih baik dan lebih utama daripada mengubati setelah sakit dan mengalami penyakit. Okey, slide seterusnya iaitu rumusan kaedah. Iaitu sesuatu perkara itu mengandungi suatu kemaslahatan dan ada juga di sana sesuatu kerosakan. Yang mana di mana di antara kedua-duanya itu terdapat iaitu kemaslahatan dan kerosakan ni dia seimbang. Jadi dengan menggunakan kaedah ni perkara ni seharusnya perlu dielak, perlu ditolak atau ditinggalkan. Okey, poin seterusnya iaitu dalam sesetengah urusan kemungkinan di sana dilakukan pencegahan peringkat awal ataupun pencegahan pada permulaannya lagi. Ekoran salah satu sebab daripada beberapa sebab adalah lebih mudah berbanding setelah perbuatan tersebut telah dilaksanakan. Yang mana contohnya sekarang iaitu telah diberi PKP, Perintah Kawalan Pergerakan. Perintah Kawalan Pergerakan adalah salah satu ikhtiar ataupun adalah salah satu pencegahan awal daripada terkena jangkitan. Adalah lebih mudah berbanding membiarkan orang ramai bebas berkeliaran ke sana ke sini. Lepas tu jika terkena jangkitan, mulalah nak start
baru nak start nak cari cara nak merawatnya. Lepas tu nak cari cara mengubatinya. Lepas tu kerja-kerja seharian kita tu jadi terganggu. Jadi perbuatan seharian kita tu kita nak buat sesuatu pekerjaan tu jadi terbatas. Jadi oleh itu cara terbaik ialah dengan mencegahnya daripada peringkat awal lagi. Okey, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku pembentang kedua, Nurul Husna binti Abdul Razak, I191035548. Saya akan meneruskan pembentangan daripada tajuk kaedah 13, iaitu menolak dakwaan lebih kuat daripada mendakwa. Saya akan bincangkan tentang kaitan kaedah. Okey, kaedah ni dia dapat dikaitkan dengan satu lafaz kaedah sebagaimana yang telah dinyatakan oleh Imam Al-Subki dalam kitabnya, iaitu Kitab Al-Ashbah wal An-Nazair dengan lafaz Al-Man'u ashalu minar raf'i. Lafaz tersebut dia membawa maksud kepada mencegah itu lebih mudah daripada mengangkat. Konteks lain yang kita dapat fahami dan kaitkan dengan kaedah tersebut iaitu apabila dalam suatu perkara itu dia mengandungi kepada dua keadaan, iaitu sama ada di antara menolak dakwaan ataupun menetapkan, yang mana alasan kedua-duanya adalah sama-sama kuat serta ia tidak dapat dilakukan secara tarjih di antara keduanya. Oleh itu, menolak dakwaan itulah yang seharusnya dipilih atau didahulukan daripada kita mendakwa sebuah dakwaan. Hukum furuk. Okey, di antara hukum furuk yang terbentuk daripada kaedah ialah seseorang yang fasik atau sebab kefasikannya telah menghalang daripada dilantik menjadi ketua. Namun kefasikannya ketika menjadi ketua tidak menggugurkan jawatannya. Okey, seseorang tu dia dihalang daripada menjadi ketua disebabkan kefasikannya. Tapi apabila seorang itu dia menjadi ketua dan dalam pada masa sama dia seorang yang fasik, maka jawatan ketua tu tidak digugurkan daripadanya. Okey, yang kedua, orang bertayamum yang menemui air sebelum solat mencegah daripada mendirikan solat. Namun terdapatnya air ketika ia mendirikan solat tidak membatalkan solatnya. Yang ketiga, seseorang suami berhak untuk mencegah isterinya menunaikan fardu haji yang ditunaikan tanpa keizinannya. Berkaitan dengan hukum pengharusan terhadap ibadat haji, isterinya itu menurut pendapat ulama mazhab Syafi'i yang ada dua pendapat, iaitu menurut pendapat yang lebih jelas hukumnya adalah harus. Jumhur ulama dia telah berdapat bahawa suami tidak boleh menghalang isteri menunaikan haji yang fardu kerana kewajipan haji di sisi mereka bukan kewajipan yang boleh ditangguh. Yang keempat, air mustakmal yang dikumpul menjadi jumlah 2 qullah berubah menjadi suci. Namun terdapat perselisihan ulama. Tapi air yang asalnya mencukupi 2 qullah disepakati kesuciannya. Yang seterusnya, kafir zimmi ditegah untuk membina tempat ibadat mereka. Namun mereka tidak ditegah untuk mengekalkannya sekiranya perkara itu termaktub dan termasuk dalam perjanjian. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Nur Ashirah binti Azmi. Nombor matrik I191034666. Okey, kita akan menyambung pembentangan sebentar tadi. Kita pergi kepada kaedah pecahan, iaitu berdasarkan kaedah kuliah ini, iaitu menolak dakwaan lebih kuat daripada mendakwa, terdapat satu bentuk kaedah juz'iyah yang mempunyai kaitan dengannya. Okey, antara kaedah juz'iyah yang akan dibentangkan sebentar lagi hanya mempunyai satu sahaja, iaitu kita pergi yang pertama, iaitu al-baqa'u ashalul minal ibtida', yang bermaksud mengekalkan hukum itu lebih mudah daripada menetapkan pada permulaan. Okey, seterusnya kita pergi kepada huraian kaedah dan rumusan kaedah. Okey,
kita pergi kepada huraian kaedah. Ia membawa maksud kepada perkara yang mana ia tidak diharuskan dilakukan pada peringkat permulaan, namun harus dikekalkannya kerana perkara itu lebih mudah berbanding memulakannya. Sebagaimana mencegah itu lebih baik daripada mengangkat. Okey, dengan sini kita dapat faham bahawa ia mempunyai kaitan dengan kita punya kaedah, iaitu al-baqa'u ashalu minal ibtida'. Mengekalkan hukum itu lebih mudah daripada meletakkan pada permulaan. Okey, seterusnya kepada rumusan kaedah, iaitu menetapkan atau mengekalkan hukum itu lebih mudah kerana hakikat, iaitu pada asalnya hukum itu telah ada. Namun sebaliknya, dalam keadaan untuk memulakan hukum yang belum ada itu adalah lebih sukar. Oleh itu sebabnya hukum tersebut belum lagi wujud, sehingga seharusnya adanya kajian ataupun ijtihad untuk mengadakannya. Okey, di sini kita dapat faham bahawa untuk menetapkan sesuatu hukum itu dia lebih mudah daripada kita memulakannya kembali. So setakat ini sahaja. Sekian, terima kasih. Seterusnya kita akan pergi kepada pembentaian terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Nurani Syahira binti Rosli, nombor trik I19103511. Baiklah, seterusnya saya ingin menyambung pada bahagian kaitan kaedah, di mana kaedah pecahan ini dapat dikaitkan dengan fatwa Ibn Taymiyah dalam kitabnya, itu kitab Majmu' Fatawa Ibn Taymiyah, iaitu pada lafaz al-istidamah aqwa minal ibta'. Maksudnya meneruskan itu lebih kuat daripada memulakan. Pada hukum furuknya ialah, antara hukum furuk yang terbentuk daripada kaedah ini ialah, yang pertama, seseorang yang telah mendapat keizinan atau diluluskan untuk menguruskan sesuatu perkara dengan syarat tertentu, ia meminta keizinan untuk menyambungkan urusannya itu ke tempoh yang lain yang lebih lama, atau memperbaharui kebenaran mengurus yang telah tamat tempohnya, adalah lebih mudah mendapat kelulusan berbanding membuat permohonan baru. Maksudnya seseorang ini ia ingin mendapatkan keizinan atau diluluskan untuk menguruskan sesuatu perkara dengan syarat tertentu, sama ada ia meminta keizinan untuk menyambungkan urusan itu ke tempoh yang lain yang lebih lama, ataupun memperbaharui kebenaran mengurus yang telah tamat tempohnya. Jadi adalah lebih mudah untuk mendapatkan kelulusan berbanding membuat permohonan yang baru. Seterusnya, yang kedua ialah seseorang lelaki memiliki dua buah rumah yang mana terbentang di tengah-tengah antara rumahnya itu sebatang jalan. Lantaran itu ia ingin membina sebuah jambatan yang merentang jalan tersebut untuk menyeberangi di antara kedua-dua buah rumah tersebut. Hasratnya itu ditegah, melainkan apabila ia membina jambatan yang dimaksudkannya itu tanpa menyebabkan berlaku kerosakan, atau ia tidak memusnahkan jalan tersebut serta tidak membahayakan pengguna dan orang ramai, jadi jambatan yang dibina itu hendaklah diruntuhkan. Maksudnya seseorang itu ada dua buah rumah, jadi di antara rumahnya itu ada sebatang jalan, maka untuk ia menyeberangi ke rumahnya, maka ia ingin membina satu jambatan. Jambatan itu adalah hasratnya itu perlu ditegah, kecuali jika ia membina jambatan yang dimaksudkan itu tanpa menyebabkan berlaku kerosakan, atau ia tidak memusnahkan jalan tersebut serta tidak membahayakan nyawa orang lain, ataupun jambatan itu tidak memberi bahaya kepada penduduk di situ. Jadi jika ia membahayakan, maka jambatan itu hendaklah diruntuhkan. Kesimpulannya ialah menolak itu diperlukan supaya ia tidak berlaku perkara yang tidak diingini berlaku. Ia dilakukan berdasarkan kemaslahatan yang telah dilihat, apakah sesuatu itu mengikut garis kemaslahatan yang betul atau tidak. Ini kerana untuk menjaga orang lain daripada berlaku perkara yang buruk terhadap orang lain. Maka menolak dakwaan yang lebih kuat daripada mendakwa itu adalah untuk menjaga daripada berlaku kerosakan. Sekian daripada saya. Terima kasih.